Di tengah kesibukan bilik berita The New York Times, satu laporan statistik yang mengejutkan telah mendarat di meja penyunting kanan. Laporan tersebut menyenaraikan angka-angka yang sukar untuk dipercayai jumlah anak muda Amerika yang mempelajari bahasa Melayu sedang meningkat pada kadar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena ini bukan didorong oleh kepentingan ekonomi maupun ketenteraan. Sebaliknya, ia adalah satu gelombang budaya jiwa yang sedang senyap-senyap mengubah lanskap emosi Amerika. Laporan khas bertajuk, "Fenomena Malaysia" ini dihasilkan dengan penuh berani oleh media Amerika. Namun apakah sebenarnya yang didedahkan oleh fenomena ini? Mari kita telusuri kisah di sebalik tabir sebelum laporan ini menggegarkan dunia. Charles Milner adalah seorang penyunting veteran di New York Times. Selama lebih 30 tahun, beliau berdiri di barisan hadapan pelaporan ekonomi. Dengan analisis yang dingin dan data statistik yang besar, beliau telah merekodkan pelbagai perubahan ekonomi dunia. Baginya, Malaysia hanyalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terkenal dengan kepelbagaian kaum hab pembuatan elektronik dan pelancongan, namun kurang mempunyai pengaruh budaya global yang dominan. Di era harimau Asia, di mana barangan buatan Malaysia membanjiri pasaran bagi Charles, dan ramai orang barat Malaysia adalah sinonim dengan perkataan rajin dan kompetitif, tetapi kurang sophisticated. Charles memandang Malaysia dengan stereotip klise sebuah negara yang cekap dan membangun tetapi tidak memiliki kuasa lunak soft power yang asli. Ekonominya mungkin rancak, tetapi pada hematnya, ia tidak mempunyai kekuatan untuk menggerakkan arus budaya dunia. Prasangka ini telah berakar umbi dalam fikirannya. Namun apabila data statistik terbaru diletakkan di hadapannya, Charles tergamam. Jumlah pengguna aplikasi pembelajaran bahasa Melayu melonjak 300% berbanding tahun sebelumnya. Penggunaan istilah harian seperti boleh sayang dan santai dalam kalangan generasi Z Amerika meningkat secara mendadak. Jumlah pelajar sekolah menengah di Amerika yang memilih bahasa Melayu sebagai subjek elektif juga mencatatkan rekod tertinggi dalam sejarah. Adakah ini sekadar tren semata-mata atau satu fenomena sosial? Keraguan mula timbul di hati Charles. Seorang wartawan muda, Lily Mackenzie, menghampirinya. Di skrin telepon pintarnya terpapar video remaja Amerika yang bercakap bahasa Melayu dengan begitu natural. Video tersebut telah ditonton puluhan juta kali. Ruangan komen dipenuhi dengan ulasan seperti bunyi, bahasanya sangat lembut. Budaya Malaysia membuatkan saya rasa tenang dan rasa seperti pulang ke rumah. Bahasa Melayu mula meresap ke dalam kehidupan mereka melangkaui sempadan nasi lemak dan teh tarik. Pada mulanya, Charles sukar mempercayainya. Namun angka dan reaksi di lapangan menunjukkan nada yang sama. Ini bukan kegilaan rawa, sebaliknya, manifestasi perubahan emosi masyarakat. Ia adalah benih nilai baharu yang tidak dapat diukur dengan penunjuk ekonomi. Dalam renungan itu, ingatan Charles melayang kembali ke tahun 90-an ketika beliau melawat Kuala Lumpur untuk tugasan. Di tengah kepesatan ekonomi dan transformasi masyarakat waktu itu, dia melihat rakyat Malaysia sentiasa membawa satu aura kemesraan yang unik, semangat muhibbah. Mereka tidak kehilangan jati diri walau arus kemodenan melanda, sentiasa tersenyum dan merendah diri. Ketika itu, dia berasa ia adalah tempat yang unik, namun tidak pernah terfikir untuk menyelami aspek kerohaniannya. Namun hari ini, bahasa Melayu sedang tersebar ke seluruh dunia. Nilai sopan santun, budi bahasa, gotong royong dan kekayaan jiwa rakyat Malaysia sedang dinilai semula. Bukan sahaja anak muda Amerika, malah di United Kingdom, Prancis, Jerman, Korea, dan Australia jumlah pelajar bahasa Melayu sedang meningkat pesat. Resonans ini bukan berpunca daripada kekuatan ekonomi, tetapi daripada pengiktirafan terhadap gaya hidup yang penuh dengan kemanusiaan. Charles terdiam seketika. Mungkin selama ini kita telah salah faham tentang erti kekayaan yang sebenar. Jarang sekali New York Times melaporkan isu ekonomi melalui lensa budaya. Namun skala fenomena di hadapan mata ini tidak boleh diabaikan. Charles memberi arahan kepada Lily pergi gali hati manusia di sebalik angka-angka ini. Kenapa rakyat Amerika sekarang begitu dahagakan bahasa dari Malaysia? Cari jawabannya. Di sebalik data ini sedang berlaku satu peralihan nilai yang besar. Tanpa disedarinya, tugasan ini bakal menjadi permulaan yang akan menjungkirbalikkan akal budi yang dipegangnya selama 30 tahun. Selepas menerima arahan Charles, Lily Mackenzie memulakan liputan di lapangan. Persinggahan pertamanya adalah di pusat bandar Seattle. Di sebuah kafe, sekumpulan pelajar belasan tahun sedang berbual sambil memegang minuman. "Weh, ini memang best giller. Relakslah, tak payah stres sangat." Perkataan-perkataan Melayu ini terselit secara natural dalam perbualan bahasa Inggris mereka.
Lily tidak dapat menahan diri daripada merakam audio itu dan bertanya, "Mengapa kamu menggunakan bahasa Melayu?" Salah seorang pelajar tersenyum dan menjawab, "Sebab ada satu perasaan hangat yang tiada dalam bahasa Inggris. Bunyinya tidak kasar dan rasa macam kita semua berkawan baik macam keluarga." Semakin mendalam liputan Lily, semakin banyak kejutan yang ditemuinya. Di kedai buku-buku nota dan alat tulis buatan Malaysia laris dijual. Di kaunter bayaran semakin ramai orang mengucapkan terima kasih dengan tangan di dada, satu gestur khas Melayu. Di pasar raya suri rumah membawa beg gitar semula yang bertulis perkataan syukur dan rezeki. Bukan sekadar perkataan, satu bentuk kehalusan dan estetika Malaysia sedang menyusup masuk ke dalam rutin harian mereka. Di pantai timur pula, kelas bahasa Melayu di University New York menjadi rebutan. Dari luar kelas kedengaran, pelajar berlatih menyebut, "Selamat pagi" dan "Apa khabar" berulang kali. Kata-kata seorang pelajar lelaki meninggalkan kesan mendalam. "Bila cakap Melayu, hati saya jadi tenang. Saya tak tahu kenapa, tapi rasa macam beban di bahu hilang." Lily semakin berminat dengan fenomena ini. Bahasa Melayu mungkin bukan sekadar alat komunikasi, tetapi satu medium yang mengubah atmosfera. Jika bahasa Inggris terkenal dengan ekspresi yang langsung dan tegas, bahasa Melayu memiliki kelembutan yang membalut emosi lawan bicara. Jika perbezaan inilah yang menyembuhkan jiwa anak muda dalam masyarakat moden yang penuh tekanan, maka ini adalah penemuan yang luar biasa. Lebih mengejutkan, gelombang Malaysiaisasi ini menular ke dunia korporat. Lily melawat Olympia Corp, sebuah pengeluar jentera kecil. Di dinding pejabat terpampang slogan besar, "Bersatu teguh, bercerai roboh, dan budi bahasa budaya kita." Pemilik syarikat Robert Miller menjelaskan, "Saya dengar cucu saya kata kilang di Malaysia sangat hebat, sebab mereka layan pekerja macam keluarga. Saya memutuskan untuk mengamalkan falsafah pengurusan PKS Malaysia, bukan kejar efisiensi membuta tuli, tapi semangat kekitaan. Bila saya faham cara orang Malaysia bekerja, saya terkejut," kata Robert. "Sejak amalkan konsep ini, produktiviti naik 30% dalam 3 tahun. Muka pekerja pun nampak lebih ceria." Apabila Lily melaporkan hal ini ke ibu pejabat, Charles terdiam. Amerika belajar dari Malaysia. Bagi Charles, yang selama ini memuja rasionalisme ekonomi barat ini sukar diterima. Namun rakaman video Lily memaparkan realiti baharu Amerika. Pemandu lori dengan pelekat, "Hati-hati di jalan raya", pekerja kilang yang berdoa sebelum bekerja, dan pelajar yang menjerit "Jom makan" dengan gembira. Merenung video itu dengan iringan musik yang tenang, Charles menarik nafas panjang. Kedudukan Malaysia di peta dunia mungkin kecil, tapi kenapa ia mampu menyentuh hati manusia sebegini rupa? Persoalan itu bertukar menjadi kepastian. Ini bukan import budaya yang dipaksa, tetapi evolusi kemanusiaan di Amerika. Dalam era yang mengejar kebendaan melebihi kerohanian, Malaysia secara tidak sedar telah menjadi penawar bagi zaman ini. Keesokan paginya, dalam mesyuarat editorial, Charles mengisytiharkan, "Ini bukan sekadar berita. Dunia sedang berubah paksi. Kita perlu saksikan sendiri." Matanya membayangkan semula lanskap Malaysia 30 tahun lalu. Di sebalik kesibukan, ada kebanggaan dan budi yang utuh. Dan kini kehangatan itulah yang sedang menggegarkan dunia. Lily meneruskan jejaknya ke Dallas, Texas. Di sebuah pusat logistik, David Johnson, seorang pemandu truk, sedang bekerja. Sejak kematian anak lelakinya berusia 21 tahun akibat kemalangan, David menutup pintu hatinya. Namun filem-filem Malaysia karya Allahyarham Yasmin Ahmad yang ditonton atas saranan rakan telah mengubah hidupnya. "Saya bukan bawa barang, saya bawa amanah dan kenangan seseorang," katanya, dengan mata yang kembali bersinar. Dia mula belajar bahasa Melayu dan menampal perkataan redha dan sabar di papan pemuka truknya. "Setiap kali saya sebut perkataan redha, saya rasa macam sedang bercakap dengan anak saya. Saya belajar menerima takdir." Lily sebak, "Di sini wujud kuasa yang melangkaui bahasa." Seterusnya di Wall Street, Lily bertemu Alan, seorang naib presiden syarikat kewangan. Dahulu Alan hanya percaya pada angka. Tetapi sejak anak perempuannya mula mengamalkan budaya Malaysia, bertanya, "Dah makan belum?" kepada keluarga, suasana rumahnya berubah. "Anak saya belajar bersyukur dan menghargai makanan. Ini nampak kecil, tapi bagi saya ia impak besar," kata Alan. Pengalaman ini menarik minat Alan terhadap konsep amanah dalam perniagaan. Dia mula melabur dalam syarikat yang mementingkan kepercayaan jangka panjang, bukan untung segera. "Saya mahu lihat nilai yang kekal di hati, bukan cuma angka." Hasilnya, prestasinya mengatasi purata industri. Di Seattle, reformasi di kilang Olympia Corp terus berjalan. Robert Miller memperkenalkan budaya muhibbah dan gotong royong.
Setiap pagi dimulakan dengan sapaan mesra dan pekerja bertukar kad ucapan terima kasih. Mula-mula pelik, tapi bila dah biasa berterima kasih, suasana kilang jadi lain. Orang tak berhenti kerja dah, kata seorang pekerja kepada Lily. Saya bangga kerja sini. Ini cara Malaysia. Lily menyedari fenomena ini bukan terhad di Amerika. Di London kelas bahasa Melayu penuh. Di Paris anak muda menyapa dengan selamat pagi. Di Jerman konsep toleransi Malaysia menjadi kajian kes pengurusan. Di Australia orang belajar bahasa Melayu kerana minat budaya bukan ekonomi semata-mata. Profesor Liam Clark menjelaskan, orang belajar bahasa lain untuk praktikaliti, tapi mereka belajar bahasa Melayu untuk mencari keselesaan dan rasa diterima. Ini fenomena unik dalam pasaran bahasa dunia. Lily mencatat dalam bukunya, Dari Era Kecekapan ke Era Penyembuhan. Malaysia menjadi rumah api yang menunjukkan jalan. Kembali ke bilik berita di New York, Lily membentangkan data tebal kepada Charles. 86% pelajar bahasa Melayu berusia bawah 30 tahun. Video berkaitan nilai murni Malaysia mencecah berbilion tontonan. Jualan produk seni dan kraf Malaysia dalam talian melonjak 100%. Ini bukan lagi demam sementara. Ini revolusi dalam hati manusia, kata Lily. Melihat data itu, Charles tersenyum nipis. Apa yang Amerika telah hilang, mungkin masih terpelihara di Malaysia. Dia sedar fenomena ini tidak boleh dijelaskan dengan logik ekonomi. Manusia tidak lagi mengejar kepantasan atau kuasa, tetapi kelembutan dan keikhlasan. Malaysia dengan cara tersendiri sedang memimpin dunia. Di bilik mesyuarat New York Times, Charles berkata, dengan tenang, laporan ini akan masuk muka depan. Tajuknya, Revolusi Senyap. Suasana bilik menjadi hening. Gergasi ekonomi Amerika sedang belajar daripada gergasi budaya Malaysia. Semasa menyunting laporan, Lily Charles merasai nilai lamanya runtuh. Dia memuja angka, tetapi di hadapannya kini adalah bukti kekuatan rohani dari sebuah negara di Nusantara. Setiap kisah yang dibawa Lily menusuk hatinya. Kilang kecil yang menemui kebanggaan melalui perkataan muhibbah, pelabur yang menemui amanah dan pemandu trak yang diselamatkan oleh konsep reda. Charles teringat keluarganya sendiri. Perbualan di meja makan semakin kurang. Ucapan jemput makan atau bismillah sudah lama hilang. Mungkin di Malaysia orang menemui kekayaan sebenar dalam rutin harian sebegitu. Dia memandang pemandangan malam Manhattan dan dadanya terasa hangat. Walaupun ada perdebatan sama ada laporan ini terlalu memuliakan Malaysia tanpa bukti ekonomi kukuh, Charles tetap teguh. Ini bukan laporan ekonomi. Ini laporan tentang masa depan kemanusiaan. Dia yakin dunia sedang riset. Negara yang KDNK-nya tinggi tetapi indeks kebahagiaannya rendah sedang belajar erti kehidupan daripada Malaysia. Dalam memo editorialnya, Charles menulis Malaysia dihormati bukan kerana ia gergasi ekonomi, tetapi kerana ia adalah model ketahanan. Ia adalah bukti sejarah di mana rakyatnya yang berbilang kaum tetap bersatu, tersenyum dan saling membantu gotong royong walau dilanda cabaran. Dunia sedang mendambakan era yang lebih lembut. Hari terakhir tugasan Lily di lapangan terbang Washington DC, dia merenung kembali semua temu bualnya. Benang merah yang mengikat semua cerita adalah nilai kemanusiaan Malaysia. Ekspor Malaysia bukan sekadar barang tetapi jiwa. Lily sendiri telah berubah. Dia kini lebih sabar, lebih peka, dan mula menghargai setiap perkataan. Di dalam pesawat pulang ke New York, dia melihat seorang pemuda di kerusi sebelah sedang membaca buku kecil bertajuk Mulakan dengan Terima Kasih. Lily tersenyum. Perubahan ini tidak boleh disekat. Ia adalah gelombang tenang yang pasti. Apabila sampai New York, saya akan beritahu Charles. Ini bukan trend. Rakyat Amerika sedang melakukan perjalanan rohani ke Malaysia, bisik hati Lily. Keesokan harinya, The New York Times memaparkan tajuk besar, Revolusi Senyap, apabila Amerika tersedar melalui jiwa Malaysia. Ini adalah kali pertama akhbar ekonomi itu meletakkan hati dan perasaan sebagai tema utama. Laporan itu meledak. Media seluruh dunia memetiknya. Frasa Malaysia menggegarkan dunia tular di media sosial. Namun pujian kali ini bukan untuk menara berkembar Petronas atau kilang chip, tetapi untuk nilai ketenangan dan kelembutan. Kisah David Johnson, pemandu trak itu menyentuh jutaan hati. Ayatnya, "Saya membawa amanah bukan barang menggoncang etika kerja Amerika." Ramai yang meninggalkan komen sambil menangis mahu mencari makna dalam pekerjaan mereka. Ketua Pegawai Eksekutif Apple Tim Cook menulis dalam surat kepada pemegang saham, "Mungkin kita terlalu mengejar efisiensi hingga lupa pada manusia. Mulai hari ini, kita belajar semangat budi dari Malaysia untuk meniupkan roh ke dalam produk kita."
Syarikat besar lain seperti Starbucks dan Amazon mula memperkenalkan konsep gotong royong dalam pengurusan mereka. Cara berfikir ala Malaysia sedang mengubah struktur mental kuasa besar dunia. Melihat respon luar biasa itu, Charles merenung keluar tingkap. Pemandangan Kuala Lumpur 30 tahun lalu, gerai mamak yang meriah, orang ramai yang pelbagai kaum duduk semeja, dan ucapan salam yang tidak putus kini menjadi ubat bagi dunia yang sakit. Malaysia tidak menggoncang dunia dengan senjata, tetapi memimpin dunia dengan hati. Lily juga merasai perubahan dirinya. Dia kini lebih banyak mendengar daripada bercakap. Di rumah dia mula menyebut jemput makan. Perubahan kecil tetapi cukup menghangatkan. Minggu berikutnya, pejabat penyunting menerima ribuan surat. Saya dan suami mula berterima kasih di meja makan. Saya ajak jiran bergotong royong bersihkan kawasan perumahan. Saya mau kerja dengan hati bukan mesin. Charles memegang satu surat daripada David Johnson. Kesedihan kehilangan anak tidak hilang, tapi perkataan Redha dari budaya Malaysia menyelamatkan saya. Artikel Tuan mengubah hidup saya. Mata Charles berkaca. Dia berkata kepada Lily, ini bukan fashion. Dunia sedang belajar untuk berperasaan semula. Di akhir artikel susulannya, Charles menulis penutup yang ikonik, kekuatan sebenar bukan pada tempikan suara yang keras, tetapi pada kelembutan yang memikirkan orang lain. Di dalam kelembutan itulah tersimpan masa depan. Apa yang Malaysia ajarkan kepada kita bukanlah tentang kemenangan atau kepantasan, tetapi tentang budaya saling menghormati dan berbudi bahasa. Ini adalah kuasa paling purba, namun paling baharu yang kini dunia cuba kembali kepadanya. Bagaimana perasaan Anda? Jika kisah ini menyentuh hati Anda dan membuatkan Anda bangga dengan nilai murni Malaysia, sila kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Mari kita bersama-sama menyaksikan bagaimana revolusi senyap ini terus berkembang.